Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sedang bersama-sama dengan cikgu sekarang. Okey, bagi memahami tentang mata pelajaran biologi tingkatan 4 KSSM, iaitu tema 1 Asas Biologi sambungan bagi bab 1. Iaitu bab 1.2 topik yang berkaitan keselamatan dan peraturan di dalam makmal. Baiklah. Jika pelajar telah bersedia, jom kita mulakan dengan perkongsian cikgu yang pertama. Okey, kita mulakan dengan mengenal peralatan dan fungsinya di dalam makmal. Yang pertama, ini adalah gambar rajah yang cikgu paparkan adalah stesen pancuran kecemasan. Sepatutnya ada di dalam makmal. Fungsinya adalah untuk digunakan apabila terdapat bahagian badan terkena bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya. Okey, untuk siram badan pelajar ya jika terkena bahan-bahan tersebut. Dan yang kedua, stesen pencuci mata. Pelajar perhatikan kepada gambar rajah ini. Digunakan untuk mencuci mata apabila terkena bahan kimia atau bahan berbahaya. Dan yang keempat, kebuk wasap ni pelajar selalu nampakkan di dalam makmal. Fungsinya untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Jadi pelajar akan mengendalikan persediaan bahan-bahan ini di dalam kebuk wasap. Okay, yang keempat, kabinet aliran lamina. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam aliran di dalam kabinet aliran lamina. Okey, cikgu akan terangkan tentang kabinet aliran lamina ni. Kabinet ini digunakan untuk persediaan bahan-bahan yang sensitif, untuk mengelakkan daripada dijangkiti bakteria ataupun sebarang bahan yang tidak baik, tidak bagus, patogen apa-apa terhadap spesimen yang kita sediakan. Jadi ruang ini disediakan sebagai ruang yang terkawal lah, yang bersih untuk persediaan bahan atau spesimen yang disediakan, yang sedang disediakan. Jadi nak mengelakkan daripada bahan yang kita sedang sediakan itu daripada tercemar ataupun dijangkiti patogen ataupun bakteria. Okey, seterusnya pelajar perhatikan kepada yang kelima. Ini kabinet keselamatan biologi. Menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah atau berkemungkinan telah dicemari oleh patogen untuk mengelakkan daripada bahan itu tersebar ke ruangan lain ataupun ke persekitaran. Okey, kita teruskan lagi dengan perkongsian cikgu yang seterusnya. Okey, ini pelajar perhatikan ya. Baiklah pelajar-pelajar semua, ini adalah peralatan perlindungan diri beserta dengan fungsinya di dalam amal. Okey, yang pertama, Google. Google cermin mata ni yang dipanggil sebagai Google untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Topeng muka untuk melindungi daripada asap, wap dan habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan. Sarung tangan makmal untuk mengendalikan sampel biologi. Pencuci tangan, okey, sabun untuk membersihkan tangan, untuk membasmi kuman pada tangan. Baju makmal ni, lab coat ni, untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Bahan-bahan yang seterusnya, bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki adalah seperti bahan kimia yang mempunyai nilai pH 5 hingga 9 sahaja, iaitu tidak terlalu berasid dan tidak terlalu beralkali. Cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah dan tidak berbahaya kepada pengguna seperti larutan sukrosa, larutan pewarna, air suling dan sebagainya.
Okey, bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki adalah seperti sebatian pelarut organik, contohnya aseton, alkohol, benzina. Bahan-bahan yang nilai pH-nya kurang daripada 5 atau lebih daripada 9, iaitu terlalu berasid dan terlalu beralkali, tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Bahan kimia seperti asid, grease dan juga minyak akan menyebabkan sinki tersumbat. Kemudian sisa pepejal seperti bahan kimia, kaca dan getah pun tidak boleh. Logam berat contohnya mercury, bahan yang meruap, okey, nanti akan menyebabkan ataupun merangsang berlakunya pembakaran dalam tu. Bahan yang toksik beracun akan disalurkan ke dalam longkang dan menyebabkan pencemaran air di kawasan-kawasan yang berdekatan. Bahan sisa organik contohnya mikroorganisma, bangkai pun tidak boleh. Bahan reaktif, bahan radioaktif. Kemudian jika pelajar perhatikan di belakang video cikgu tu terdapat kasut makmal ya. Kasut makmal ni perlu dipakai ataupun kasut pelajar lah kan. Okey, kasut makmal untuk mengelakkan berlakunya kecederaan sekiranya terdapat serpihan kaca dan juga tumpahan bahan kimia di atas lantai yang menyebabkan bahaya kepada pelajar dan juga guru dan pembantu makmal. Okey, diharap pelajar dapat mengingat dan memahami ya peraturan perlindungan diri ini dan juga fungsinya yang cikgu rasa sangat mudah dan sangat senang untuk diingat ya. Baiklah, kita teruskan kepada peraturan makmal yang seterusnya, iaitu kaedah untuk mengurus bahan sisa biologi. Okey, terdapat dekat sini ada 4 jenis kategori bahan sisa biologi. Kategori A, sisa tajam. Peralatan tajam seperti picagari, jarum, kaca, skalpel. Skalpel ni pisau bedah dan lain-lain alat tajam yang boleh menyebabkan luka. Okey, kaedah menguruskannya, masukkan ke dalam bekas yang disediakan. Kemudian bekas ini perlu steril. Okay, bahan kategori B iaitu bahan sisa yang tidak tajam. Contoh, sarung tangan, kertas tisu, piring petri. Bekas piring petri ni agak berbahaya kalau dibuang ke dalam, kalau dikategorikan B sebab kaca ni kan. Kemudian bekas kultur plastik dan agar yang telah mengeras. Okay, cara dia dibungkus dahulu di dalam beg plastik, biobahaya, tahan autoklav, disterilkan di dalam autoklav untuk dinyah kontaminasi. Dinyah kontaminasi ni maksudnya dikurangkan tahap pencemarannya, tahap berbahaya dia. Dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Tidak boleh ya. Okey, kategori C, contoh bangkai haiwan. Okey, contohnya bangkai, organ dan tisu haiwan yang hasil daripada pembedahan yang pelajar lakukan. Cara untuk menguruskannya, dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu. Dibungkus dengan rapi pula di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk bekukan sebelum dilupuskan. Okey, dan kategori D yang berada di belakang video cikgu ini. Kategori D ni adalah kategori cecair. Contoh cecair seperti darah. Okey, kaldu ini bermaksud yang mengandungi sel-sel darah lah. Okey, contoh air rebusan, air yang telah dipanaskan lah. Okey, sampel darah yang telah dipanaskan. Okey. Jadi cara menguruskannya adalah semua sisa cecair biologi mesti dinyah kontaminasikan ataupun dikurangkan tahap bahaya dia secara autoklav sebelum